أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dikasihi, marilah sama-sama kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana begitu sempurna segala kurniaannya kepada kita, begitu berharga, begitu bernilai segala nikmat Allah yang dicurah kepada kita di dalam setiap hembusan nafas, di dalam setiap detik kehidupan. Tiada ia datang melainkan dari Allah yang maha sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan hamba yang bersyukur. Kita beruntung ya, kalau Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya memasukkan kita di kalangan hamba-Nya yang bersyukur. Hamba yang bersyukur ini elit, golongan yang elit di sisi Allah. Sebab itu disebut wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sangatlah sedikit, amatlah sedikit ya, di kalangan hamba-hambaku orang yang bersyukur. Baik, kita sambung lagi kita punya muzakarah ya, kitab Syarah Hadis Jibril berkenaan Islam, Iman dan Ihsan. Kita sekarang ni muka surat 82. Muka surat 82. Kaifiyatus solah. Masih lagi dalam perbincangan Islam ya. Kaifiyatus solah, pada kaifiyat salat. Disunatkan bagi orang yang hendak menunaikan solah ya. Ya. Ke surat 50. Makin ke belakang gitu ya. Okey, minta maaf. Itulah. Kadang-kadang rasanya macam dah baca, tanda pun macam dah baca. Tu 50 ya. Okey. Tapi kadang-kadang rasa tu tak boleh pakai ya. Baik, muka surat 50. Betul. Baik, berkenaan wudu. Wudu ialah membasuh beberapa anggota badan yang tertentu beserta niat yang tertentu. Rupanya kita baru nak start wudu, saya dah masuk dalam sembahyang lah. La ilaha illallah. Semoga Allah maafkan ya. Kadang salah rasa tu. Ya, jadi membasuh anggota tertentu. Ini kan penetapan syariat. Ketika syariat meletakkan bahawa seseorang yang nak solat, maka dia mesti wuduk dulu. Dan wuduk yang disebut bersuci daripada mengangkat hadas, kita tahu. Mengangkat hadas. Lalu kalau ditengok antara asbab hadas
dan mengangkat hadas itu iaitu berwuduk, kalau dipikir secara logik akal tu tidak ada kesinambungan. Kan? Contoh satu orang buang air besar, satu orang buang air kecil atau terkentut, maka yang diperintahkan Allah kan kena buang najis, kena bersihkan najis tu memang diperintahkan Allah. Kemudian berwuduk, niat membasuh muka dan seterusnya. Maka di situ memberi faham kepada kita bahawa syariat itu satu khusus yang datang daripada Allah. Ya, itulah yang dimaksudkan kalau kita mendapati perkataan Imam Ibn Hajar, ya, yang disebut al-ibadah tauqifiyah. Ibadah itu sesuatu yang tauqifi, makna bergantung atau berhajat kepada pemberitahuan Allah. Makna Allah memberitahu melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ibadah itu bukan satu benda yang mana dia datang daripada pemikiran kita, tak mungkin. Dia mesti datang daripada wahyu Allah Taala. Itu maksud al-ibadah tauqifiyah. Ya, jadi kenapa saya menyinggung kalimah ni, dua kalimah ni? Kerana dua kalimah inilah diguna oleh orang-orang tertentu sehingga mereka mengata kita punya ibadah-ibadah tertentu itu sebagai bid'ah. Padahal maksud dia bukan seperti yang mereka sebutkan itu. Ini tak ada di zaman Nabi, dibuat sekarang. Imam Ibn Hajar kata al-ibadah tauqifiyah, mana ibadah tu satu benda yang mesti datang pada wahyu. Dia tidak memahami. Ya, maksud ibadah tauqifiyah itu segala asas, segala dasar ibadah mesti dia datang daripada wahyu. Dia tak boleh apa kita kata benda yang diadakan, benda yang dari tiada diadakan. Lalu menyusunnya mengikut yang wajib-wajib, yang sunat-sunat, yang harus-harus, maka disusun. Kan? Kita susun lepas sembahyang kita punya wirid, kita susunlah. Kan? Kita meneliti ini baik untuk kita, ini baik untuk kita, susunlah. Benda asasnya dah ada. Bukan asasnya tak ada, tiba-tiba tak ada, dibuat reka bacaan tahap mentera contoh, baca lepas sembahyang. Tak boleh. Benda yang tiada asas, tiada asal daripada agama. Ni ada asalnya, maka disusun. Tidak ada masalah. Bahkan sepatutnya tuntutan beragama itu sepanjang masa. Ya, jadi saya sebut sikit tentang kalimah itu. Mudah-mudahan dia memberi pencerahan. Ya, ibadah tauqifiyah. Jadi tengok di sini contoh kita berwuduk. Berwuduk disuruh membasuh anggota-anggota badan yang tertentu. Jelas menunjukkan bahawa syariat tu punya lembaganya sendiri. Kalau kita kata orang ni kita daripada ujung rambut sampai ujung kaki ni orang, lembaga lah kita tu. Lembaga, tapi lembaga ni lembaga tanah. Kan? Lembaga ni lembaga tanah. Mati kita balik ke tanah sebab minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Daripada tanah kami cipta kau dan kepada tanahlah kami akan kembalikan kau. Dan kami akan kembali menciptakan engkau pada kali yang lain. Baik. Wajib mengambil wuduk bagi orang yang berhadas. Ingat tu, sebab wajib bagi wajib berwuduk ialah bagi orang yang berhadas apabila hendak bersolat. Mana dua situasi ni. Pertama, dia berhadas, dan yang kedua datang tuntutan untuk bersolat. Datang tuntutan untuk bersolat, bertawaf atau menyentuh Al-Quran dan menanggung, membawa di sini makna menanggung Al-Quran. Jadi dua perkara. Dia berhadas, kemudian dia nak buat ibadat tadi yang disuruh mesti dengan wuduk itu. Tiba dua situasi ini, wajiblah wuduk. Kalau tak tiba situasi ini, belum wajib lagi. Kan? Contoh, kita berhadas tapi belum lagi nak solat contoh. Kita pun duduklah zikir,
tanpa wudu, tak ada masalah. Ya, tak ada masalah. Walaupun afdalnya, lebih baiknya berwudu. Atau kita baca Quran kan, kita baca Quran tadi kita secara ingatan, secara hafazan tanpa wudu boleh. Walau yang afdalnya ialah dengan berwudu. Dan sunat berwudu bagi orang yang berada dalam keadaan junub apabila hendak makan, minum, tidur ataupun bersetubuh. Jadi di sini sunat wudu. Ini berdasar daripada hadis Nabi SAW. Ketika satu orang dah bersama dengan isteri dia, lalu dia dalam keadaan junub, dia nak tidur, maka sunnah ambil wudu. Atau dia nak makan, maka sunnah dia berwudu. Ataupun dia nak sekali lagi berjima, maka sunnahlah dia berwudu sekali lagi. Dia berwudu. Baik. Sebaik-baiknya ialah berwudu pada setiap kali hendak mendirikan solat. Ini memang yang paling utama, paling utama. Namun begitu adalah harus untuk menggunakan satu wudu bagi menunaikan semua solat selama ia tidak berhadas. Mana satu wudu boleh banyak kali solat, ya, solat fardu. Solat fardu, solat sunat, ya, satu wudu boleh bagi banyak solat. Itu harus. Tapi yang kita kata paling baik, sebaik-baiknya setiap nak solat tu wuduknya satu. Mana wuduk tu ada ibadah sendiri nama dia. Walau dia disyaratkan untuk sesuatu perkara yang lain, tetapi ada tuntutannya tersendiri. Ya. Fardu wudu ada 6, 4 daripadanya diambil dari Al-Quran. Itu yang kita kata selalu, rukun wudu ada 6, 4 basah, 2 kering. Kita sebut 4 basah, 2 kering. Jadi 4 basah tu ada dalam Quran. 2 kering tu tengok, dia datang daripada hadis Nabi SAW. Apa dia 4 yang diambil daripada Al-Quran itu? Iaitu membasuh muka, 1. 2, membasuh kedua belah tangan. Ini sampai ke siku ni. Dia bukan kedua belah tangan basuh tangan macam nak makan tu, bukan. Yang tu sunat sebelum wudu. Jadi di sini membasuh kedua belah tangan, makna sampai ke siku. Dan yang ketiga, menyapu kepala, sebahagian daripada kepala. Dan yang keempat, membasuh kedua belah kaki, makna sampai buku lali. Itu yang lafaznya daripada Al-Quran. Sesuai firman Allah, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan solat padahal kamu berhadas kecil, maka berwuduklah. Itu dia. Mana kalau berhadas, mana berwuduklah. Iaitu basuhlah muka kamu, basuhlah kedua belah tangan kamu hingga meliputi siku, dan sapulah sebahagian dari kepala kamu, dan basuhlah kedua belah kaki kamu sehingga meliputi buku lali. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Selebihnya 2 lagi fardu wudu diambil daripada hadis yang mulia, iaitu niat dan tertib. Ni kata 2 kering tadi. Ya, 2 kering ni datang daripada hadis Nabi SAW. Niat dan tertib. Adapun dalil niat berdasar sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Ni hadis masyhur. Ya, maksudnya sesungguhnya, ini masyhur saya sebut secara umum. Kata, ustaz ni bukan hadis gharib ke?
Dia tak mengerti kita bercakap depan orang ramai. Saya bukan bercakap istilah hadis. Ustaz, bukan hadis ni gharib. Hadis ni gharib kerana tiada didapati riwayatnya melainkan daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka apabila didapati pada mana-mana satu daripada jalur atau generasi perawi itu, mana-mana yang terdapat hanya satu orang saja, maka dikatakan gharib. Tu. Ya. Maka saya sebutkan masyhur. Mana masyhur indal awam, di sisi awam. Kenapa? Mana-mana pun asatizah mengajar, mendidik, dia akan sebut innamal a'malu binniyat, innamal a'malu binniyat. Maka masyhur. Tetapi segi makna hadis ini bukan gharib. Segi makna hadis ini adalah mutawatir. Segi makna, ya, segi lafaz dia gharib, segi makna dia mutawatir. Tu nanti kalau kita mengaji usul hadis kita jumpa kenapa disebut segi makna dia mutawatir. Ya, baik. Sesungguhnya setiap amalan itu dikira, yakni sah dengan niat. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi definisi niat, definisi ya, menyebut definisi niat, membulatkan tekad untuk melakukan sesuatu perkara dan disertakan dengan perbuatan. Itu dia niat. Maknanya tekad bukan sekadar lintasan hati semata, tetapi tekad tu, tekad yang dapat dalam hati tu. Cantik terjemahan ni. Terima kasihlah kerana membaca ni. Kan dapat. Mana dapat bahasa yang lebih tepat. Mana tekad. Subhanallah. Tekad kan kita bahasa. Mana kita punya azam yang kuat tadi tu, tekad. Jadi membulatkan tekad untuk melakukan suatu perkara dan diserta dengan perbuatan. Itu niat. Dia tak nama tekad kalau tak mula. Kan? Tempatnya di dalam hati. Jadi pahami baik-baik. Niat tu tempat dia dalam hati, bukannya yang kita sebut tu. Sebut talafuz tu sunat. Jadi orang ingat tu pula niat. Bukan. Talafuz tu sunat. Dia membantu saja. Sebab kita lalai. Semayang apa? Semayang subuh. Kan? Talafuz. Melafazkan niat tersebut dengan lisan adalah sunat hukumnya. Jadi sunat kenapa? Membantu diri kita. Kadang kita lalai. Datang-datang Allahu Akbar ni. Waktu apa? Tak hadir. Ya, ingat. Usalli fardhus subhi. Ingat. Ya, bantu. Waktunya adalah ketika membasuh bahagian pertama daripada muka sewaktu berwudu, dan ketika mandi wajib ialah ketika air mengenai bahagian pertama dari anggota tubuh bagi yang berhadas besar. Jadi macam ni. Bahasa mudah dia. Mana tempat yang fardu yang mula-mula? Contoh kalau dalam ambil wuduk, fardu mula-mula basuh muka. Maka kena je air ke muka kita, situlah. Ya, situlah tempat niat. Sebab tak boleh. Kenapa begitu sertanya? Nak kata tekad, mana nak menghubung antara niat dan amal tadi, muqaranah disebut. Kan innamal a'malu binniyat, mana amal tu di zahir, niat tu di hati. Dihubung. Sebab tu dalam mazhab Imam Syafi'i, muqaranah ni antara benda yang kadang-kadang mengelirukan orang kat sini, muqaranah. Sampai dia pula sebenarnya hebat muqaranah ni. Dan itu juga memberitahu kita hati yang bersih sebenarnya. Sebab ada orang dia bermasalah dalam hati. Bermasalah apa? Bila dia tak jadi-jadi, tak masuk-masuk, tak masuk-masuk. Tu problem tu, problem. Itu penyakit nama dia. Ya, Allah.
Dia ulang, tak masuk-masuk. Jadi yang masalah diketahui. Kantoi. Kantoi kat situ. Mana hati dia. Dan itu gangguan tu. Jangan ingat, aku tak diterima, tak masuk, tak. Itu gangguan. Percayalah. Bukti yang jelas dia bila imam dah rukuk, dia elok daripada Allah. Imam duduk daripada takbir, dia pun takbir. Allah, Allah, Allah. Dia ulang. Tiba-tiba imam dah walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Elok pula Allahu akbar. Tu dia Allahu akbar. Time tu elok Allahu akbar. Tu nama dia gangguan. Jaga-jaga. Ada bahasa yang lebih tak molek lagi. Ya. Apa bahasa yang tak molek? Hiburan syaitan. Hiburan syaitan. Tahu? Kan kita manusia berhibur kan? Kita tengok berhibur, kita senyum-senyum. Hiburan syaitan. Tu hiburan syaitan. Tengok, aku kacau dia sekali, diulang. Aku kacau dia sekali, aku tak kacau dia banyak kali. Tak tahu. Ya? Itu hiburan syaitan. Waspada. Ya? Sebab tu ada riwayat tu. Syaitan ketika lihat seseorang was-was tu, dia berkumpul. Tengok orang ni. Tengok orang ni. Dia kata. Kita kacau sebab syaitan ni waswisu. Kan inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Al-Quran dah bagi tahu. Dalam juzuk 5. Sesungguhnya tipu daya syaitan itu dhaif. Dia hanya selembar, dia hanya kalau kita kata tisu ni lembut, dhaif. Kaidasyaitan itu dia, Nabi kata. Allah Taala kata. Tapi kalau kaidun nisa, tu jaga-jaga. Tipu daya wanita, tu memang. Tu dalam Quran beritahu, dalam surah Yusuf beritahu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kamu ni, mana wanita-wanita tu sangat besar. Tapi kalau kaidah syaitan dhaif, mana dia hanya sekali. Tapi orang was-was tu kita balik, dia pun ulang. Dia macam kalau kita start enjin tu dia tak start. Satu dia dua je, sama ada dia on sama ada dia off. Start tak hidup, habis. Kan? Macam itulah umpama kalau syaitan dia nak ganggu orang yang sedang zikir pada Allah. Tak on gitu. Gangguan dia tak masuk. Tak on. Tapi kalau orang tu lalai, dia start enjin tu on. Dia kata. Orang ni tengah lalai gitu. Tu gangguan tu masuk. Tapi ada satu orang, dia ketika dia on tu, on off. Di situ. Apa ni? Tu umpama dia. Umpama dia. Boleh faham? Kita sekali kita start, bayangkan sekali kita ada dua je keputusan dia. Sama ada dia tak hidup sebab ada masalah ataupun dia hidup. Tapi ni ada dia hidup tak mati hidup. Dia cuba nak hidup, tu berkali-kali. Padahal biasa kita kalau tak hidup kita try lagi. Kan? Try lagi. Itu lagi kan? Dia tak, dia sekali buat dia. Tu gangguan. Itu gangguan. Waspada. Jangan peduli. Tak boleh peduli tu. Tak boleh peduli. Ya, jangan rasa kita tak betul lah, kita tak sah lah. Tak. Jangan pedulikan rasa tu. Kan? Macam tadi lah rasa macam dah muka surat berapa tadi? 80 dah kan? Tak boleh peduli dah tu. Ya, orang dia cakap bukan muka surat 50. Tu dia. Tak boleh peduli dah dengan rasa tu. Sama. Kalau orang was-was tak boleh peduli dengan rasa tu. Sebab dia rasa apa? Dia rasa tak betul lah bacaan aku tu. Kan? Dia kata bis. Tak kena lah. Bis dia ulang lagi. Tak kena bis. Berapa banyak bis lah. Dia ulang tak kena. Dia rasa tak kena. Maka dua keadaan. Dia mesti akui. Mana di hadapan Allah dia kata, aku akan meneruskan ibadat dalam keadaan tak sempurna. Dah. Sebab merasa sempurna itulah masalah. Apa? Ketika kita dah ibadah, kita rasa sempurna ke? Tak. Kita telah menyempurnakan ibadah tadi tetapi bersama kelemahan dan kekurangan.
Itu pada sebab itu kita astaghfirullah. Kan lepas sembahyang astaghfirullah. Kita menyempurnakan ibadah dalam keadaan merasai kekurangan, kelemahan, itu yang patutnya. Tapi kita tak sempurna lah, kita nak cuba lagi. Macam tu. Itulah gangguan ya. Singgung sikit. Mudah-mudahan membantu. Sebab ada, tengok ada. Jadi kita kata penerangan tu. Melafazkan niat tersebut dengan lisan adalah sunat hukumnya. Waktunya ketika membasuh bahagian pertama dari muka ketika wuduk, dan ketika mandi wajib ialah ketika air mengenai bahagian pertama dari anggota tubuh bagi yang berhadas besar. Jadi tadi kita kata kalau orang berwuduk, fardu yang pertama dia ialah muka. Maka ketika sentuh air ke muka, niatlah. Kalau bagi yang berhadas besar, mana-mana anggota tubuh dia. Kan? Kerana dalam mandi hadas besar, dia tak ada tertib. Dia hanya rukun dia meratakan seluruh badan dia dengan air. Pastikan kena air, itu ya. Dan niat. Kalau ada benda-benda menghalang, bersihkan. Itu. Ya. Manakala dalil tertib pula berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda'u bima bada Allahu bih. Maksudnya mulakanlah kalian dengan apa yang Allah Taala mulakan dengannya. Riwayat Imam Nasa'i. Jadi di sini bila sababul wurud hadis ini, ibda'u bima bada Allahu bih ni, bila berlaku peristiwa yang Nabi sebutkan hadis ini, ialah ketika mana para sahabat ingin melakukan sa'i. Nak buat sa'i kan, innas safa wal marwata min sya'airillah. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kita nak sa'i mula daripada mana? Dari Marwah dulu ke dari Safa dulu? Maka Nabi pun bersabda, ibda'u bima bada Allahu bih, mulakanlah dengan apa yang Allah mulakan. Ayat tu mula macam mana? Innas safa, maka dari Safa. Ya? Tu. Definisi tertib iaitu tidak mendahulukan anggota yang sepatutnya dikemudiankan. Mana ikut turutanlah. Yang dahulu, kemudian. Terhasil tertib itu dengan menyelam walau dalam air yang sedikit, walaupun tidak tunggu lama dalam air tersebut, mengikut pendapat Al-Asah yang ini terkuat. Ni cerita apa ni? Ni cerita nak beritahu ialah kita bila sebut dahulu dan kemudian, itu kan tertib zihni, mana akal. Ini dahulu, ini kemudian. Betul tak? Lalu berapa cepat antara dahulu dan kemudian itu? Kan? Contohlah 2 second. Contoh kan? 2 second. Masuk muka. Katalah dia jius. Contoh dia boleh jius tu macam ni. Jius. Muka sekali. Contoh. Muka. Ni belah ni tangan kan. Muka. Tangan sekali. Mana? 1 second setengah. Contoh. Tadi 2 second. 1 second. Kan? Ni 1 second setengah. Contoh. Nak bagi tahu tertib ni bukan semata dengan saat yang kita boleh kira. Dia boleh berlaku tertib ni kalau satu orang tu dia menyelam sekali, kemudian dia keluar. Dia masuk tu, kan? Sekali dan dia keluar. Pada ketika itu boleh terhasil tertib itu, punya saat dia. Mana kita kata kalau kita mengukur ikut mudahnya second, dia boleh guna pakai milisecond dan nanosecond. Tu dia. Ya. Milisecond dan nanosecond boleh, walaupun tak nampak. Tu dia. Diterima. Ya. Kalau boleh kata nanosecond cepat lagi, nanosecond, okey. Tak ada hal. Boleh. Ya. Dia bukan tertib tu, kadang kita silap faham, kita ingat tertib.
Tertib dah sikit kita tahu kita orang basuh muka elok kan betul. Kita ingat tu tertib bukan. Dahulu benda dahulu kemudian benda kemudian itu ya. Bila berlaku kalau boleh cepat dan sempurna boleh, tapi kalau cepat tak sempurna tak boleh. Tu tak kira lah out. Tapi maksud kalaulah sempurna tu boleh dilajukan lagi. Contoh tu yang kita kata second, millisecond dan nanosecond tadi tu. Itulah cerita dia. Itu dia bagi tahu. Sini. Terhasil tertib itu dengan menyelam walau dalam air yang sedikit. Apa maksud air sedikit? Ada bahasa ni. Maksud dia sekali masuk keluar, mustakmal air tu. Mustakmal air tu. Tu dia. Nak bagi tahu. Sekali itu cukup. Nak bagi tahu. Tertib tu. Mana masa tu boleh. Kalau kita boleh, kita disusun. Boleh. Ya. Terpulang. Yang penting dia ada 1 second atau setengah second atau nanosecond yang mana seluruh anggota tu boleh masuk dalam dan boleh dibahagikan tu. Tu dia nak cerita kat sini. Ya. Sebenarnya agama tu hebat, nantilah kita cerita lain. Ya. Kita menyusun yang sehujung-hujungnya bagi kita akal kita lah. Kata dah tak boleh dah rapat. Tak boleh. Tapi hakikat dia lain. Kaifiyatul wudu'i wa adabuhu. Cara-cara berwuduk serta adabnya. Ini kita kata kelebihan-kelebihan kalau kita lakukan. Tadi sekurang-kurangnya itu yang fardu saja. Ni cara-cara. Ni dapat lagi pahala, banyak lagi pahala. 1. Disunatkan bagi mereka yang hendak berwuduk agar memulakan dengan bersiwak. Bersiwak tu kayu sugi guna bersiwak ya. Bersihkan mulut dan membaca basmalah. 2. Membasuh kedua belah tangan sebanyak 3 kali. Tu basuh tangan. Ya. Ketiga, berkumur serta memasukkan air ke dalam hidung sebanyak 3 cedok. Mana dengan dua tapak tangan. Mana satu? Dia ada cara yang paling afdal, sekali kumur-kumur dengan sekali masuk air dalam hidung. Serentak. Satu ni, sebahagian masuk dalam kumur-kumur, sebahagian masuk dalam hidung. Benda tu lakukan serentak. Kemudian dibuang. Masuk, buang. Mana daripada mulut dan hidung. Ya? Mana madmadah dan istinsyak. Kemudian diluahkan madmadah tadi istinthar. Dengan keluar air daripada hidung. Itu cara dia. Masukkan air sekaligus ke dalam mulut dan hidung setiap kali cedok. Nampak? Kemudian dihembuskan keluar apa yang ada dalam hidungnya dengan menggunakan tangan kirinya. Ketika nak buang tu tangan kiri. 4. Membasuh muka sebanyak 3 kali yang dimulai dari bahagian atas muka sambil melebihkan basuhan al-ghurrah, iaitu kawasan muka. Jadi al-ghurrah tu apa? Tengok nota kaki nombor 39, iaitu dengan membasuh muka pada semua kawasannya dengan melebihkan atas had pada kadar yang diwajibkan. Okey. Jadi dalam satu hadis ada menyebutkan tentang ghurran muhajjalun. Jadi Nabi SAW bersabda, aku mengenal umatku dengan atharil wuduk, tanda-tanda wuduk. Mana Nabi sebut ghurran muhajjalun. Nabi kata ghurran muhajjalun ni maksud dia ialah kalau kuda tadi tu, kuda bahagian kepala dia ada warna putih, yang kalau kuda tu hitam, ada sikit dekat muka dia tu ada putih, kemudian dekat kaki dia tu ada putih. Macam pakai stokin lah kita kata kuda tu. Cantik kan? Mana kuda tu hitam, lepas tu ujung kaki dia tu ada putih-putih dan kemudian di kepala dia putih. Kan? Jadi Nabi sebut sesiapa yang mampu untuk memanjangkan cahayanya, ghurran muhajjalun tadi, ghurrah tu di kepala, muhajjal tadi di 2 tangan dan 2 kaki, lakukan. Nabi kata siapa mampu nak panjangkan cahaya tu, panjangkan.
Mana kalau kita basuh muka, kalau kita nak lebih, kita lebih lagi. Kita lebihkan lagi. Sebab tu kalau dalam mazhab Hanafi tu sampai ke leher ni. Kan? Jaga. Tu. Nak dapatkan cahaya tu. Dia ada fadilat tertentu. Ya. Kalau kita ni naik lagi, naik lagi. Kaki ni sampai ke betis. Bukan sekadar buku lali, tapi sampai ke betis, ya. Tak ada. Yang nak menghasilkan apa? Kelebihan tersendiri. Dia ada kelebihan tersendiri. Tapi kalau time air tak cukup, janganlah, ya. 5, menyelati janggut. Menyelati janggut ni mana masuk dalam. Dia bukan kat luar aja, masuk dalam. 6. Kemudian membasuh tangan sebanyak 3 kali sambil melebihkan had tahjil. Tu kata tadi, tahjil tadi tu. Kawasan tangan iaitu dari jari hingga ke siku dengan dilebihkan aliran air melebihi daripada had kedua siku. Jadi siku tu mesti masuk. Ya? Siku mesti masuk. Lebihkan tu untuk menyempurnakan siku. Kemudian kita lebihkan sikit. Dan kadar yang paling banyak hingga ke bahu, betul? Ada riwayat tu sampai. 7. Kemudian basuh tangan kiri begitu juga. 8. Menyelati jari jemari dengan at-tashbik, mana diselang antara jari jemari kanan dan kiri. Ini tashbik. Selat. Ya. 9. Kemudian sapu sedikit air pada sebahagian dari kepalanya atau rambutnya sebanyak 3 kali. Kan? Sikit je. Sebab ayat tu kan, wamsahu bi ru'usikum. Ada ba tu. Ba tu lah main peranan dia. Situ daripada sudut kekuatan makna yang dikehendaki sebahagian dah memadai dah. Nama isim kita menyapu kepala tu dah memadai. Ya ada. Contoh mazhab Imam Abu Hanifah, dia kena. Ya? Sampai belakang. Sekurang-kurangnya dia kata arba', mana 1/4 daripada kepala. Sekurang-kurangnya. Itu di si mereka. Itu betul? Betul. Itu apa, ketika mana terutamanya dalam masalah air yang sedikit. Dalam masalah air yang sedikit ni bukan cerita apa kita kata kita wuduk dekat daripada apa ni, pipe, bukan. Ni cerita nak masuk air dalam, kita kata ada satu baldi je air. Jadi nak mengelakkan air tu menjadi mustakmal. Jadi di situ tangan tadi tu ketika kita masukkan tu, ketika masuk bila tu? Ketika masuk waktu fardu dia. Contoh, masa kali pertama kita nak basuh muka, masa tu tak perlu niat. Urfah tu tak perlu niat. Sebab tangan tu belum fardu lagi. Kalau kena air, contoh ni, okey, sekarang ni kita ada satu bekas air. Okey, tanpa apa-apa niat. Tanpa apa-apa niat dan tangan kita tak ada najis, ya. Tanpa apa-apa niat dan tangan kita tak ada najis, kita celup Celup. Kenapa ustaz celup ni tiba-tiba ya? Celup ya. Nak bagi tahu tak jadi mustakmal dah. Tu nak bagi tahu. Kenapa ustaz ni duk celup kan? Nak bagi tahu saya buat tu 100 kali pun air tu tak mustakmal. Tu nak bagi tahu. Bila dia jadi mustakmal, masa tu kena niat. Bila kita tahu bahawa fardu membasuh tangan ialah setelah selesai fardu muka. Kita basuh muka sekali. Dah cukup dah tu. Settle fardu. Maknanya sekarang fardu di tangan. Masa tu kita kena niat. Jadi gayung tadi tu. Iyalah. Ketika masa tu niat jadi gayung. Sebelum tu tak perlu. Niat jadi gayung tu masa fardu.
Fardu agar situ masuk kita. Contoh, kita dah basuh muka dah. Air ni sedikit. Masa ni fardu tangan. Masuk, angkat. Itu mustakmal. Ya, jadi mustakmal air tadi tu. Air lepasan itu jadi mustakmal. Sebab masalah dia kita masukkan tangan ke situ. Kalau masalah air tu mengalir, tak ada masalah. Mungkin setitis, 2 titis, berapa titis je tu. Tak mengubah apa-apa pun. Tapi sekarang ni kita masuk dia dalam tu. Maka lepasan tu, tu mustakmal. Dia tidak kuat lagi seperti air mutlak. Baik. 9. Kemudian sapu mana sedikit air pada sebahagian dari kepalanya atau rambutnya sebanyak 3 kali. Cuma rambut mesti dalam had muka, dalam had kepala lah. Rambut sebab nak nama tu sapu kepala. Disebabkan nak nama sapu kepala, mesti kalau kita nak kata rambut, kita nak sapu rambut sajalah. Contoh boleh, tapi mesti dia dalam lingkungan kepala. Contoh ada satu orang, dia rambut dia panjang, dia ikat-ikat jadi sanggul macam ni tinggi. Contoh perempuan, dia pentit air kat atas tu saja. Apa memadai? Tak, tengoklah. Kalau rambut yang kena air tadi tu dikeluarkan, dibuka dari rambut, tengok. Kat kaki tu jadi tak dapat nama. Tak dapat nama sapu sebahagian daripada kepala. Ya? Dia mesti kalau nak ke rambut boleh, tapi rambut yang berada dalam lingkungan nama kepala. Fahami tu. Kena setitik pun cukup dah. Berlaku tak nama basuh kepala? Berlaku. Apa basuh pula? Sapu? Berlaku. Sapu kepala. Jangan basuh kepala. Basuh kepala lain pula makna dia kan. Makna kena jius. Sebab basuh ni segi syariat nama dia, ni bukan air curah. Tu nama basuh. Kalau sapu ni makna dengan lembab kan, air tu kita celup air kan, berair tu kita lalu. Tu sapu. Ya. Kalau najis kena basuh, bukan sapu. Fahami? Baik. Di 10, disunatkan menyapu keseluruhan bahagian kepalanya, maka diletakkan hujung jari jemarinya pada bahagian hadapan kepalanya dan kemudian digerakkan macam ni. Ni hujung sama. Dan digerakkan, mana sapu kepala hingga ke bahagian belakang. Tarik balik sekali. Itu terbaiklah. Cara sapu kepala yang terbaik. Air baru. 1. Air baru. 1. Air baru. 1. Tak. Tu yang kata basuh tadi tu. Tak perlu basuh. Nak curah pula kan air kan. Tak payah. 11. Kemudian sapu kedua telinganya, bahagian zahir dan bahagian batin. Mana bahagian zahir ni bahagian luar ni, bahagian batin ialah bahagian belah dalam. Sebanyak 3 kali dengan air yang baru, bukan bekas air sapuan kepala. Berbeza kita dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Sebab mazhab Imam Abu Hanifah tu, dia masa dia nak basuh kepala tu, dia sekali dengan telinga. Dia basahkan tangan dia, dia dah siap bahagi dah. Dia dah siap bahagi. Jadi ni, bahagian ni kita kata okey, dia akan buat macam ni. Ni. Dia akan guna untuk sapu kepala tu bahagian ni je, 3 jari ni sampai sini. Dan 3 jari ni sampai tapak ni, separuh ni untuk basuh kepala. Kemudian yang ni dia standby untuk telinga. Tu dia. Tu. 1. Basuh kepala ni. Mana ni untuk bahagian dalam telinga, ni untuk bahagian luar telinga. Tu cara dia. Ya, tapi kalau kita mazhab Imam Syafi'i rahimahullah taala asingkan. Asingkan. 12. Membasuh. Kemudian membasuh kaki kanannya sebanyak 3 kali sambil melebihkan basuhan at-tahjil. Kita kata basuhan tahjil tadi tu cahaya tadilah kadar yang wajib pada kaki, maka dilebihkan aliran
air melebihi kedua buku lalinya dan kadar paling banyak hingga ke lutut. Nampak? Kalau boleh panjangkan tu. Ya, air kita banyak, air kita cukup, boleh panjangkan tu. Ya. 13. Kemudian membasuh kaki kiri begitu juga. 14. Dan menyelati jari jemari kakinya bermula dari celah jari anak kaki kanan hingga berakhir ke celah anak kaki kiri. Mana? Selat. Daripada kita kata, okey, jari ini katalah ni kaki kan, mula pada ujung ni. Mana ujung? Sampai sini. Yang sini pula sampai sini. Macam tu. Selat, celah tu. Ya. Celah jari kaki tu. Selat ni hukum dia sunat, tapi kalau orang yang kaki dia jenis rapat, tak boleh sampai air, dicurah je tak sampai air. Tu dah jadi lain. Itu dah wajib. Ya, dah wajib sebab nak sampaikan air tadi tu. Ya, kita cerita selat tu sunat bila memang orang yang biasa. Dia boleh buka ni, air tu boleh masuk. Ya. Boleh. Tapi perbuatan selat tu tetap sunnah. Perbuatan selat tu kita lalukan jari, guna tangan kiri. Lalukan jari tangan kita tu dicelah jari kaki kita. Perbuatan tu pun sunnah. Ya. Kecuali orang yang memang gapat tadi tu tak sampai, mesti nak disampaikan. Baik. Faedah wudu diriwayatkan dalam sebuah hadis, man tawaddaa fa ahsanal wudu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti azfarih. Maksudnya barang siapa yang berwuduk lalu memperelokkan wuduknya, maka akan mengalirlah dosa-dosa kecil daripada tubuhnya ketika berwuduk sehingga daripada celah-celah kukunya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di sini tengok, cuba tengok. Kharajat khatayahu, keluarlah oleh dosa-dosanya dari jasad. Tetapi di sini terjemah tengok. Mengalirlah dosa-dosa kecil. Nampak? Terjemah tu siap dah kait. Dosa tu ialah dosa-dosa kecil. Itulah yang tepat. Itulah yang tepat. Sebab ada orang dia baca tu, tak kira lah dosa besar kau. Boleh mengalir, boleh hilang wudu dia kata. Masalah dia dosa besar ni dalam ayat-ayat Quran dan hadis semua disertakan dengan taubat. Allah Ta'ala sebut kecuali orang bertaubat, kecuali orang bertaubat, kecuali orang bertaubat. Ketika isti'ab, ketika mereka merangkumi semua ilmu tu, barulah mereka menyebut bahawa dosa-dosa yang dimaksudkan dengan kita berwuduk, kita berjalan kaki ke masjid, itu semua dosa-dosa kecil. Tetapi adakah boleh Allah nak menghapuskan dosa besar dengan boleh? Boleh. Nak kata sekarang ceritanya benda yang Allah boleh buat. Tetapi benda yang kita kena buat, kena cerita juga. Dosa tu yang kita kena buat, taubat. Ya. Contoh, Allah bagi rezeki. Tu yang Allah boleh buat. Itu yang Allah buat. Kita cari rezeki. Tu yang kita kena buat. Tengok apa yang kita kena buat. Allah Ta'ala tahu apa yang dia akan buat. Ya. Baik. Imam Abu Daud telah meriwayatkan, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a thumma shalla rak'atain la yashu fihima ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maksudnya barang siapa yang berwuduk lalu diperelokkan wuduknya, kemudian dia melakukan solat 2 rakaat yang ia tidak lalai ketika mengerjakannya, maka akan diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu. Wallahu alam. Sekadar itu dulu perkongsian ya pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaatlah ya bagi hak diri saya dan kita semua. Lepas ni kita masuk tentang doa-doa ketika berwuduk serta zikir-zikirnya. Jadi ada nak tanya apa-apa? Ya, sila.
Okey. Okey. Ini antara kefarduan juga. Macam mana cara yang paling mudah? Kan mana contoh najis kan, bercicir najis. Macam mana cara yang paling mudah untuk kita basuh? Fahami dia punya konsep. Fahami dia punya konsep. Yang pertama, ain. Ada najis tu. Ain tu. Pertama, ain mesti dihilangkan. Hilangkan dengan apa cara sekalipun. Bila dia hilangkan ain tadi tu, maka akan baki lagi itu hukmi. Mana najis yang tak nampak, najis yang tak ada bau, dah rasa pun dah tak ada dah ni. Kan? Dah tak ada dah. Kalau najis tu ada rasa lagi, lembik-lembik ke apa ke. Ni dah tak ada dah, rasa lantai dah contoh. Kan? Maka najis tu hukmi. Bila tinggal najis hukmi mudah. Lalukan air sikit. Lalu, sekadar dia lalu sekali cukup. Ya. Bila najis tu dah hukmi. Tu syarat tu step. Jangan masuk ada najis aini kita pergi. Tu jadi lain. Masuk ain najis masih ada, kita pun curah air. Air tu sikit. Guna mop pula tadi kan contoh dia. Tu yang kata dia jadi najis ke tempat lain pula. Jadi pahami konsep tu. Mana hilangkan ain dia dulu. Lepas tu dah tak ada ain maksud dia. Kita tengok tak nampak. Dah tak ada. Zat dia dah tak ada. Contoh dia. Kan? Lalukan air. Itu bukan masalah najis. Masalah najis ialah benda yang pasti. Benda yang pasti, bukan benda yang kita sangka. Ni kadang-kadang kita najis ke tidak? Tak boleh tu. Itu tak masuk. Itu dikira belum najis lagi. Kalau dah ternampak, tu baru kita kata najis. Ya? Mana? Sebab tu pahami dalam konsep syariat. Contohlah kita nampak dekat air, mana dekat kita jalan, dekat tengah jalan contoh dia, ataupun kita lalulah masuk apa kita kata? Masuk semak lah, kan, masuk ke hutan sikit. Lepas tu kita nampak ada takungan air. Kan? Takungan air yang tidak banyak kan? Macam mana air tu? Kan hukumkan dia awal-awal dengan suci. Mungkin tu kita tak nampak. Tapi kalau kita dah nampak, abilah. Sebab tu bila contoh orang tu dia basuh pakai memang dah air dengan sabun terus. Memang kawasan kita tak ada nampak najisnya, tak ada masalah. Ya, itu segi hukum dia. Tu mudahnya syariat tu, fahami tu. Jangan orang terganggu dengan mungkin tu yang datang tadi tu. Najis ke tak? Tu. Ya, tengok tak nampak, tak ada. Ya. Wallahu alam. Lain tak ada. Semoga apa yang dimuzakarahkan tadi bermanfaat ya, terutama bagi hati saya, menjadi pengukuhan bagi saya, peringatan bagi saya, dan sumber kekuatan untuk beramal. Ya, mudah-mudahan Allah membantu ya, dapat beramal dengan yang fardu, dengan yang sunat, dan kita semua yang hadir sama-samalah kita berdoa, apa yang kita belajar, apa yang kita dengar diberi ingat oleh Allah. Nak amal tu kena diberi ingat dulu. Diberi ingat oleh Allah Ta'ala dan dapat kita mengamalkannya. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.